Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar tahun 1 Fizik Gunaan, iaitu daripada kumpulan 3 membentangkan tajuk keupayaan falsafah menangani kemunculan pelbagai fenomena terkini dalam kehidupan manusia. Nama saya Sidratul Sofia Mati Saiful, nombor matrik 1211067. Di dalam bab ini, memperincikan tentang latar belakang, masalah dan persoalan kajian, objektif kajian dan juga skop kajian yang dijalankan berdasarkan tajuk utama. Secara umumnya, tajuk ini memfokuskan tentang bagaimana cara falsafah dalam menangani kemunculan pelbagai fenomena terkini dalam kehidupan manusia. Baiklah, falsafah dapat didefinisikan sebagai cintakan hikmah, kebijaksanaan dan kearifan. Ia dapat dibahagikan kepada 3 cabang iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi. Metafizik merupakan ilmu mendalami masalah pada peringkat permulaan dan pengakhiran. Yang kedua pula epistemologi iaitu theory of knowledge, dan yang ketiga ialah aksiologi, merangkumi dua patah perkataan daripada bahasa Yunani iaitu axios yang bermaksud nilai dan juga logos yang bermaksud teori. Keupayaan pula bermaksud kebolehan untuk mencapai sesuatu perkara, dan fenomena pula merujuk kepada peristiwa atau kejadian yang berlaku, kebiasaannya mendatangkan kesan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Husna binti Hamzah, nombor matrik 1211076. Permasalahan utama kajian ini adalah isu kelahiran anak luar nikah. Di Malaysia, bilangan wanita atau gadisnya mengandung sebelum akad meningkat sejak tahun 2000. Selain itu, isu buli. Kes buli mendapat perhatian ramai sejak kes yang menimpa Madianti Nabin dan arwah Zul Farhan pada tahun 2017. Seterusnya, ketagihan video pornografi. Malaysia merupakan negara Asia tertinggi melayari laman web mencuas waktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Objektif dan skop kajian ini adalah untuk mengetahui kefahaman warga Muslim tentang falsafah. Selain itu, untuk kenal pasti faktor-faktor dan akibat kemunculan fenomena terkini dalam kehidupan manusia. Seterusnya, untuk mengkaji tahap keupayaan falsafah dalam menangani fenomena terkini. Kajian telah dijalankan ke atas 60 responden melalui Google Form. Responden perlu menjawab beberapa soalan mengenai kefahaman mereka berkaitan kemunculan fenomena yang berlaku dalam kalangan masyarakat kini. Hai, saya Ibtisam binti Muhammad Sabri, nombor matrik 1211068. Dalam bab 2 ini, terdapat 3 subtopik penting berkaitan kajian kami. Yang pertama, contoh fenomena terkini. Yang kedua, faktor tercetusnya fenomena terkini. Dan yang ketiga, bagaimana pemikiran falsafah dapat mengatasi fenomena tersebut. Dalam kajian ini, kami telah memilih satu tema untuk fenomena terkini, iaitu salah laku sosial dalam kalangan remaja. Contoh fenomena yang kita dapat lihat adalah yang pertama, ketagihan video pornografi. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, pornografi bermaksud segala bahan seperti filem, video dan bahan bacaan yang boleh membangkitkan seks. Manakala, kes anak luar nikah pula adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Dan yang terakhir adalah kes buli. Buli bermaksud mempermain-mainkan orang, biasanya orang yang lemah, dengan tujuan untuk menggertak, mencederakan, menakutkan orang yang berkenaan. Di sini, kita dapat lihat bahawa kesemua contoh ini saling berkaitan dan berlaku dalam kalangan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor berlakunya fenomena. Yang pertama adalah kurang didikan dan penguasaan dari ahli keluarga. Hal ini menyebabkan anak-anak bebas berlayar di internet dalam mangsa yang tidak sepatutnya. Yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Berkawan dengan rakan sebaya yang bermasalah dan sering melakukan aktiviti negatif boleh menjerumus kepada seks bebas serta hamil anak luar nikah. Seterusnya, cara penyelesaian mengikut pemikiran falsafah. Yang pertama, menggunakan konsep metafizik. Konsep ini menjelaskan tentang konsep ketuhanan dan keagamaan. Justru Islam mengajar kita untuk sentiasa melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Cara yang kedua adalah menggunakan konsep aksiologi. Konsep ini mempersoalkan tentang baik atau buruk suatu perkara. Oleh itu, ia mendidik individu untuk berfikir perkara yang ingin dilakukan tersebut adalah betul ataupun tidak. Kesimpulan bab kedua adalah fenomena yang terjadi dalam kalangan remaja amat dikhawatiri kerana akan memberikan kesan yang buruk terhadap negara. Oleh itu, segala faktor dan inisiatif terhadap fenomena ini telah dibincangkan dalam kajian ini. Metodologi kajian. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan semasa melakukan kajian tertentu untuk mencapai sesuatu tujuan. Seterusnya, reka bentuk kajian. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap keupayaan
falsafah dalam menangani fenomena terkini dalam kehidupan manusia, mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan fenomena terkini dalam kehidupan manusia, mengetahui tahap kefahaman warga Universiti Sains Islam Malaysia USIM tentang falsafah dan menganalisis akibat kemunculan fenomena terkini yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Untuk instrumen kajian, kami menggunakan kaedah soalan terdidik dan kaedah pemerhatian untuk mencapai objektif kajian. Nama saya Mahfuzah binti Muhammad. Nombor matrik 1211070. Cara dan pemilihan responden kami menjalankan soalan selidik terhadap warga USIM seramai 60 orang responden melalui borang soalan selidik iaitu Google Form. Untuk rujukan pula, kami mendapatkan bahan rujukan melalui bahan bacaan internet dan perpustakaan. Persembahan data kami dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Khadijah binti Abdul Razak, nombor matrik 1211073. Kita beralih kepada bab seterusnya iaitu bab 4, dapatan kajian. Bab ini adalah untuk membincangkan mengenai analisis dan hasil dapatan yang berkaitan dengan kajian ini. Jika kita lihat di sini, telah disediakan satu jadual bagi hasil keseluruhan demografi responden. Jumlah peratus bagi responden perempuan lebih banyak daripada lelaki iaitu 93.3%. Umur peratusan responden pula majoriti pada 18 hingga 25 tahun. Hal ini kerana kajian ini dijalankan ke atas pelajar FPTA yang mana rata-rata berumur 18 tahun ke atas. Seterusnya, peratusan pendidikan semasa responden pula 83.3% merupakan pelajar ijazah sarjana muda. Kemudian kita beralih kepada subtopik yang seterusnya iaitu analisis kajian berdasarkan objektif. Bagi objektif yang pertama, iaitu mengetahui tahap kefahaman warga Universiti Sains Islam Malaysia tentang falsafah. Falsafah adalah bertujuan untuk membimbing manusia berfikir untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu, semua perlu memahami maksud falsafah bahawa ianya terbahagi kepada banyak cabang dan falsafah tidak tertakluk kepada suatu perkara sahaja. Objektif yang kedua pula iaitu pengenalan pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan fenomena terkini dalam kehidupan manusia. Media massa dan masalah disahkan hidup antara faktor lain bagi kemunculan fenomena terkini. Zaman teknologi kini lebih banyak cabaran yang perlu ditempuh oleh remaja kerana penjaga perlu pantau aktiviti dan pemikiran mereka agar tidak terjebak dengan perkara yang tidak sepatutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, tahap keupayaan falsafah dalam menangani fenomena terkini dalam kehidupan manusia. Secara amnya, falsafah terbagi kepada dua, iaitu falsafah teoretikal dan falsafah praktikal. Di sini, falsafah praktikal ialah perbincangan falsafah yang digunakan dalam disiplin-disiplin tertentu. Undang-undang atau peraturan yang wujud daripada bidang falsafah praktikal ini mampu digunakan untuk membendung fenomena terkini dalam kehidupan manusia. Oleh itu, jelaslah bahawa falsafah berupaya dalam menangani fenomena terkini dalam kehidupan manusia. Selain itu, bergerak kepada aplikasi falsafah dan cadangan mengatasi fenomena. Falsafah berperanan dalam rutin seharian manusia. Hal ini kerana semakin bergerak menuju arus modernisasi, falsafah yang baru muncul seperti falsafah alam dan falsafah teknologi. Untuk cadangan mengatasi fenomena, masyarakat perlulah memupuk sikap saling menghormati antara satu sama lain dan seterusnya dengan mengetatkan undang-undang yang sedia ada yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan akhir sekali, akibat kemunculan fenomena terkini dalam kalangan masyarakat, yang pertamanya akan menyebabkan keamanan masyarakat terganggu dan seterusnya akan menyebabkan masa merasa murung dan bimbang selalu. Kesimpulan dari bab 4, bab ini menerangkan tentang objektif kajian, memaparkan demografi responden, menjelaskan analisis terhadap fenomena terkini dan jalan penyelesaiannya, menguraikan aplikasi dan cadangan untuk mengatasi fenomena tersebut dalam kalangan masyarakat. Hai, Assalamualaikum. Saya Puteri Maisara. Bagi bab 5 akan menerangkan mengenai rumusan kajian, implikasi dan juga cadangan. Rumusan daripada kajian ini ialah falsafah berupaya untuk mengenai kemunculan fenomena terkini dengan adanya peraturan dan juga undang-undang sebagai bukti. Masa itu, majoriti responden juga percaya bahawa falsafah berupaya untuk menangani fenomena terkini dan percaya ia boleh membawa kepada manusia ke arah kebaikan. Seterusnya ialah implikasi penggunaan falsafah dalam menangani fenomena terkini telah memberikan implikasi terhadap aspek
intelektual, moral serta sosial dan politik. Dari segi intelektual, penggunaan falsafah dapat membantu setiap individu untuk berfikir secara kritikal, contohnya menggunakan logik untuk membuat keputusan yang rasional. Dari segi moral pula, manusia akan lebih peka terhadap nilai moral universal seperti nilai kemanusiaan supaya dapat mengurangkan kes anak luar nikah. Dan yang terakhir pula dari segi sosial dan politik, yang pertama ialah tingkah laku sosial manusia akan lebih terkawal, dan yang kedua ialah dapat membentuk negara yang maju kerana ramai pemimpin semakin sedar akan kepentingan falsafah dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Nabiha binti Rahman, nombor matrik 1211075. Saya akan membentangkan beberapa cadangan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan falsafah. Yang pertama ialah mewajibkan subjek falsafah dan isu semasa ke atas semua mahasiswa IPT. Pelaksanaan subjek falsafah dan isu semasa merupakan salah satu cara yang relevan kerana ia dapat mendedahkan generasi muda dengan pengetahuan falsafah sekaligus dapat melahirkan generasi yang berfikiran kritis dalam menilai isu-isu semasa. Yang kedua ialah memperkenalkan kepentingan falsafah melalui penulisan yang kreatif. Contohnya, menyelip beberapa jenaka mudah yang merehatkan minda dan menghiburkan pembaca dapat mengelakkan pembaca daripada menjadi cepat bosan. Di samping itu, perkembangan teknologi masa kini membolehkan penulisan berkenaan falsafah disebarkan dengan lebih meluas. Akhir sekali, kelebihan falsafah dalam menangani fenomena terkini dapat disebarkan melalui penghasilan iklan video yang kreatif, menarik serta dengan corak penyampaian yang mudah. Melalui metodologi ini, kita dapat memanfaatkan kewujudan media sosial dengan memuat naik video berkenaan falsafah di laman sosial tersebut atau menyiarkan di kaca televisyen. Mutakhir ini, siaran televisyen boleh diakses melalui capaian internet. Ini memudahkan lagi video yang mengiklankan falsafah untuk dikongsikan kepada masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.